Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dalam kita menjalani hari-hari yang kita lalui dalam dunia ini sebagai insan, sebagai manusia yang sentiasa memerlukan, yang sentiasa bergantung kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada ayat yang ke-147 daripada surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Yang bermaksud, dan tidaklah ada yang mereka ucapkan semasa berjuang selain daripada berdoa dengan berkata, Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini merakamkan doa yang sangat penting untuk kita ketahui. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan orang-orang yang sabar itu, yang berjuang dengan penuh kesabaran tatkala mereka dalam keadaan genting berjuang menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang terbit daripada mulut mereka? Yang menggambarkan isi hati mereka, menggambarkan perasaan mereka, menggambarkan jiwa mereka tatkala sedang berada dalam keadaan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa apa yang sedang berlaku, yang sedang mereka lakukan itu ialah at-tadarru' ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk, menundukkan diri, jiwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rakaman kata-kata mereka ini atau doa mereka ini dipaparkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini dengan 3 perkara. Pertama, Allah rakamkan dengan firman-Nya mengenai kata-kata mereka, iaitu Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, iaitu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mengampunkan dosa-dosa mereka, sama ada kecil maupun yang besar, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan mereka terhadap segala perbuatan mereka yang melampaui batas, yang berlebihan, yang tidak sepatutnya dilakukan. Maka mereka mengharapkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, seperti yang Allah rakamkan dalam ayat ini, wa thabbit aqdamana. Mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah kami daripada golongan yang tetap teguh posisi dan pendirian dalam berjuang menentang musuh-musuh-Mu, ya Allah. Dan janganlah jadikan kami orang yang berpaling tadah atau orang yang mundur
ke belakang atau melarikan diri daripada medan peperangan. Yang ketiga, doa mereka dirakamkan Allah dalam ayat ini, wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kau jadikanlah kemenangan buat kami. Berilah kejayaan kami dalam menentang musuh-musuhmu dan musuh-musuh kami. Yang mana musuh-musuh itu adalah golongan manusia yang telah mempersekutukanmu ya Allah, yang telah mendustakan nabimu ya Allah, yang telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita kaji doa yang hebat ini, yang mana doa ini telah mengumpulkan di dalamnya keyakinan yang benar, di samping memamparkan padanya turutan yang terbaik dalam berdoa. Bila kita lihat Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam ayat ini bagaimana orang-orang yang beriman itu, para pejuang yang penuh dengan kesabaran menegakkan kalimah Allah. Tatkala mereka dalam medan peperangan itu, yang terkeluar daripada mulut mereka, yang mereka lafazkan sebagai doa kepada Allah, yang pertama sekali mereka meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, agar diampunkan Allah segala dosa mereka dan sikap mereka yang melampaui batas yang mungkin mereka pernah lakukan sepanjang kehidupan mereka. Dan ini menunjukkan betapa sucinya hati mereka, betapa tingginya tawaduk mereka dan rendah diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa mereka memandang amalan mereka sangat hina dan kecil, walaupun pada pandangan Allah ia sangat besar. Inilah hati, inilah perasaan, inilah jiwa hamba-hamba Allah yang mempunyai sifat merendah diri, mempunyai sifat yang perlu ada pada setiap orang yang mendakwa dirinya orang yang beriman. Dan kita lihat juga bagaimana mereka meminta kepada Allah agar menetapkan kaki mereka, menetapkan kedudukan mereka, memantapkan posisi mereka tatkala mereka bertemu dan bertembung dengan musuh-musuh Allah. Kerana mereka tidak mahu mereka akan berpaling ataupun akan berundur, apatah lagi akan melarikan diri daripada medan peperangan. Mereka minta kepada Allah agar mereka terus mara dan terus mara, tidak berpaling ke belakang dan tidak akan melarikan diri daripada berjuang menegakkan agama Allah. Dan kita lihat juga bagaimana mereka meminta kepada Allah agar diberikan kemenangan terhadap orang-orang yang kafir. Dan itulah sebenarnya matlamat perjuangan dan peperangan itu, kerana menang terhadap orang kafir, menang terhadap musuh Allah akan membawa kepada terselamatnya ummah ini, bahkan kemanusiaan itu daripada fitnah, apatah lagi daripada syirik, daripada pelanggaran kehendak Allah, dan pasti membawa kepada tertegaknya kalimah Allah yang benar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan doa yang hebat ini kita boleh mengenal bagaimana hebatnya insan-insan yang ditarbiyah, yang dididik oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pejuang-pejuang agama yang benar dan berani. Dan kita dapat melihat betapa halusnya jiwa mereka, betapa sucinya hati mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ia sedang teruji tatkala mereka sedang berada dalam peperangan, dalam jihad, dalam pertembungan secara fizikal dengan musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini sudah cukup menggambarkan kepada kita betapa mereka menyadari bahawa kemenangan itu hanyalah datang dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan boleh mengatasi musuh mereka melainkan Allah yang memberikan keizinan. Tidak ada kemenangan melainkan daripada Allah. Maka tatkala mereka meminta kemenangan, tatkala mereka berdoa agar diberikan kemenangan, mereka melihat kepada kelemahan diri mereka. Jika ada sesuatu yang boleh menghalang bantuan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana itu mereka mendahului doa mereka dengan meminta ampun, meminta maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana boleh sahaja mereka itu ditewaskan, boleh saja mereka itu diberikan kekalahan, bukan kerana kehebatan musuh, bukan kerana kekuatan musuh, tetapi kerana kelemahan mereka dengan dosa-dosa yang dilakukan, dengan perbuatan-perbuatan yang melampau. Maka sudah pasti ia akan mengakibatkan
tidak dapat bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu mereka meminta agar mereka diampunkan terlebih dahulu dan meminta supaya asbab yang mereka usahakan itu akan mendapat pertolongan Allah, agar mereka tetap teguh berjuang sehingga mendapat kemenangan yang juga kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini bukan sahaja menceritakan tentang peperangan Uhud atau Badar atau yang lain-lain, tetapi suatu sunnatullah yang telah berlaku bukan sahaja pada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada umat-umat para pejuang Allah, para pejuang agama Allah sebelum itu, tetapi juga pada pejuang Allah di mana-mana sahaja dan pada bila-bila masa sehingga hari kiamat. Maka dengan itu para pejuang agama Allah perlu mengambil pengajaran daripada ayat ini untuk meneliti apakah sebenarnya yang patut kita minta, apakah sebenarnya yang patut kita lakukan, yang kita lafazkan, yang kita panjatkan kepada Allah tatkala dalam perjuangan kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita lihat apakah balasan Allah, apakah tindakan Allah sebagai balasan terhadap doa yang dipanjatkan itu. Maka Allah berfirman dalam ayat yang ke-148 daripada surah Ali Imran ini dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud, oleh itu Allah memberikan mereka pahala dunia, yakni kemenangan dan nama yang harum, dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya, yakni nikmat syurga yang tidak ada bandingannya. Dan ingatlah Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa sesungguhnya mereka itu iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang sebenar, yang telah berjuang berjihad pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar, dan berdoa kepada Allah dengan doa yang sebenar. Allah tidak akan mengecewakan mereka. Allah tidak akan mensia-siakan usaha jihad mereka, dan Allah tidak akan menutup pintu kemakbulan doa mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada mereka dengan balasan dunia berupa kemenangan dan juga harta ghanimah serta tertewasnya musuh-musuh yang mereka tentang itu dan berubah menjadi kebaikan. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kemenangan kepada mereka dalam bentuk pahala akhirat yang sebaik-baiknya, dengan dikurniakan kepada mereka keredaan Allah, kerahmatan daripada Allah, pahala daripada Allah. Bahkan Allah mengkhususkan dalam ayat ini wa husna thawabil akhirah. Allah mengkhususkan balasan akhirat itu dengan menyatakan ia adalah husna thawabil akhirah, yang sebaik-baiknya, menunjukkan apa yang diberikan, apa yang dikurniakan oleh Allah kepada mereka di akhirat adalah terlebih baik daripada yang dikurniakan di dunia. Dan ia adalah suatu yang kekal abadi, yang tidak akan musnah selama-lamanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan Allah menyebut lagi di hujung ayat ini, Wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguhnya Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebajikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dengan ini kita melihat ayat ini dan ayat sebelumnya telah menetapkan kepada kita beberapa hakikat ataupun hakikat yang pasti, iaitu Nabi SAW itu sesungguhnya manusia dalam kalangan manusia-manusia dan akan meninggal dunia seperti mana manusia lain, dan risalah baginda tidak akan hilang, tidak akan musnah dengan kewafatan baginda, bahkan akan terus menerus diperjuangkan oleh ummah baginda yang akan sanggup membayar apa jua harga demi meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan ajaran baginda yang telah dirintis oleh baginda generasi demi generasi, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keikhlasan
dan dengan penuh kesabaran dan dengan penuh keyakinan bahawa semuanya adalah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sanggup berjuang demi agama Allah dan demi apa jua yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.